Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh datang beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian, sebelum kita masuk lebih jauh dalam ibadah kita, mari kita bersaat teduh sejenak. Mari kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Ayat panggilan ibadah pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 95 ayat 1 sampai yang ke-7. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya, puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya, dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya. Mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mari kita menyembah Tuhan. Kita tinggikan namanya. Sebab Dia adalah Allah yang maha mulia. Kita katakan, terpujilah Engkau Tuhan. Allah yang suci, maha mulia, Kau disanjung sembah selamanya, surga bumi pun nyanyikan. Katakan Bapa yang kekal, Bapa yang Engkau kekal, yang maha mulia, Engkau yang maha kuasa, maha kuasa, Kau disanjung sembah selamanya, surga bumi pun serukan. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. lebih sungguh lagi katakan, Kau Allah yang suci, Allah yang maha mulia. Allah yang suci, maha mulia, Kau disanjung sembah selamanya, surga bumi pun nyanyikan. Bapa yang kekal, maha kuasa, Kau disanjung sembah selamanya,
buat kasih setia Tuhan yang senantiasa kami rasakan hari lepas hari Tuhan. Buat kesehatan yang baik Tuhan berikan kepada kami pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan, buat satu lagi kesempatan kami boleh datang, membawa diri kami, membawa hidup kami untuk boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan boleh sungguh-sungguh disenangkan, sungguh-sungguh diagungkan, sungguh-sungguh dimuliakan Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang boleh memimpin ibadah kami Tuhan, dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Haleluya. 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 Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai anak-anak Tuhan, sudah sepatutnya lah kita menaikkan pujian bagi nama Tuhan. Karena setiap kita adalah kepunyaan Kristus. Dan sebagai milik Kristus, mari kita mau datang dan katakan, Yesus, aku cintamu, sebab aku milikmu. Yesus, ku cintamu, aku milikmu. Ku benci dosaku karena kasih-Mu. Engkau juru selamat dan penebusku. Aku mau lebih cinta padamu. Mari naikkan syukur kita, karena Tuhan telah mengasihi saudara dan saya terlebih dahulu. Ku cinta karena Engkau cinta dulu. Dosaku tertebus dengan darah.
Bapak Ibu Saudara sekalian, dengarkanlah ayat bimbingan pengakuan dosa bagi kita yang diambil dari Mazmur 32 ayat yang kelima. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Hidup atau mati, aku milikmu. Namamu ku puji setiap waktu. Ya sampai ajalku tetap cintamu. Aku mau lebih cinta padamu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersama-sama tundukkan kepala kita dan kita masuk di dalam doa pengakuan dosa. Mari kita sejenak diam di hadapan Tuhan kita dan kita berdoa secara pribadi, mengaku segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan kita. Sebab tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapannya. Maka dari itu jemaat sekalian, mari kita datang dengan kerendahan hati, rendah diri di hadapan Tuhan kita, dan kita mengaku segala dosa dan kesalahan kita kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengakui bahwa kehidupan kami masih jauh dari apa yang Tuhan inginkan dan harapkan. Di dalam kehidupan kami, di tengah situasi yang sulit ini, ada kalanya kami tidak berserah kepada Tuhan, dan kami lebih memilih untuk bergantung pada kekuatan dan hikmat kami sendiri. Kami lebih suka untuk khawatir dan gelisah dan takut di dalam kehidupan ini, ketimbang kami menyerahkan kekhawatiran kami, kekhawatiran hidup kami di dalam tangan pimpinan-Mu ya Tuhan. Dan mungkin selama masa-masa yang sulit ini, di tengah segala berita yang mungkin menyesakkan dan menakutkan kami justru kehilangan gairah untuk mencari wajah-Mu, untuk mencari Engkau dan dekat dengan Engkau. Kami mungkin jarang berdoa dan membaca Alkitab. Ya Tuhan, ampunilah kami, umat-Mu yang penuh dengan cacat dan celah ini. Biarlah Engkau boleh sucikan dan kuduskanlah hati kami, agar hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan terlebih lagi biarlah ibadah yang kami jalani pada pagi hari ini juga boleh menjadi satu persembahan yang harum bagi Tuhan saja. Ya Tuhan, berilah kepada kami hikmat agar kami dapat memilih keputusan-keputusan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan dan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengampunan-Mu. Terima kasih untuk salib-Mu yang boleh menebus kami sekalian. Demi nama Yesus Kristus Allah kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Saudara sekalian, mari kita mendengarkan janji pengampunan dosa yang terambil di dalam Mazmur 103 ayat 8 hingga ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Saudara sekalian, kita patut bersyukur karena Tuhan boleh menganugerahkan janji pengampunan dosa bagi kita. Maka dari itu saudara, mari kita naikkan syukur kita. Kita menaikkan pujian yang berkata, ku bersyukur buat kasih-Mu, kasih Tuhan yang menyelamatkan kehidupan engkau dan saya. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Katakan, dengan apa kan ku
balas kebaikan Tuhan? Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat, Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulialah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. kita ulangi pujian ini. Kita katakan, ku bersyukur buat kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulialah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih. Betapa kagum kita melihat anugerah Kristus yang menyelamatkan dan memberikan hidup kekal bagi engkau dan saya. Saudara, dengarkanlah petunjuk hidup baru yang terambil di dalam Efesus 4 ayat yang ke-29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Saudara sekalian, tiba saatnya bersama dengan seluruh umat percaya di segala abad dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara sekalian, tiba saatnya bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Gembala kita Bapak Pendeta Chandra Gunawan. Mari saat ini kita membuka hati kita, biar firman itu boleh masuk dan tinggal di dalam hidup kita. Dan kita boleh menjalani firman itu hari lepas hari dalam kehidupan kita. Mari naikkan pujian ini bersama, persiapkan hati masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami, supaya kami menjadi bijaksana. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua
rencanamu digenapi. Mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalanmu. Bimbing kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mari bersama katakan, ajar kami Tuhan, supaya setiap kami beroleh hati bijaksana Tuhan. Ajar kami Tuhan, menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami ya Bapa, untuk hidup di dalam jalan-Mu. Ajar kami Bapa, Hidup dalam jalan, Agar semua rencana-Mu digenapi di dalam hidup kami ya Tuhan. agar semua rencanamu digenapi. Mulia namamu ya Tuhan, mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalanmu. Bimbing kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur kepadamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. 我们大家一同进入祷告。 Tuhan, kami mengucapkan syukur dan terima kasih di minggu ini kami kembali boleh datang bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. 主啊，这个星期我们向你献上感谢，因为你让我们能够来到你面前来敬拜、来侍奉你。 Terima kasih untuk segala kebaikan, kemurahan Tuhan dalam perjalanan hidup kami sampai detik ini. 主啊，感谢你这个时刻，你仍然与我们同在， Engkau tidak pernah membiarkan kami dan tidak pernah sekalipun meninggalkan 你 kami. 不曾丢弃我们、离弃我们。 Kehadiran-Mu dan pertolongan-Mu sungguh nyata dalam hidup kami. 在我们生命中，你的同在，这我们都是看到你的同在。 Dan pada kesempatan di pagi ini kami kembali akan bersama-sama belajar dari sebagian firman-Mu. 在这今天早晨，我们再次学习你一部分的话语。 Kami sungguh membutuhkan pertolongan Roh-Mu yang kudus, 主，我们就是恳求圣灵的帮助， menolong setiap kami, 帮助我们大家， supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. 让我们明白主你的心意。 Berikan kepada kami hati yang lembut untuk diajar melalui kebenaran firman Tuhan. 在我们的温柔心能够学习你的话语。 Pakai hamba-Mu yang memberitakan maupun yang menerjemahkan, 主啊，使用你传讲的福音的话，仆 sehingga 人 kebenaran 翻译的 firman Tuhan ini boleh menjadi berkat rohani yang besar bagi seluruh jemaat. 让你的话语做成为我们大家的祝福。 Terpujilah nama-Mu Tuhan. 主啊，感谢你， Demi nama Tuhan Yesus, 靠耶稣基督的名求， kami bersama-sama 我 berdoa. 们一起祷告。 Amin. 阿门。
Silakan duduk. 请坐。 Selamat pagi, salam sejahtera bagi seluruh jemaat Tuhan dimanapun saudara berada. 弟兄姐妹们，你不论在哪里，我们大家你问安。 Sekali saya yakin saudara tentu merindukan ada waktu kita kembali bisa bersama-sama beribadah di rumah Tuhan. 我们相信大家都渴慕能够来主的圣殿中来敬拜主。 Karena itu mari kita terus berdoa bagi pemerintah negara kita, 我们一直围着我们政府来祷告， secara khusus untuk pemerintah Kota Madia Palembang, 特别是我们祭港的政府 agar 祷 pemerintah 告， bisa mengambil keputusan yang bijak dan tepat untuk mencegah dan memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. 让我们祭港的政府他们有一个明确的东西、明确的政策来阻止这个病情的缓慢。 Sehingga di Kota Palembang ini kasus-kasus orang yang menderita COVID-19 ini semakin menurun dan kita kembali bisa memulai ibadah seperti sedia kala. 让我们祭港的个剧情更加的减少，让我们大家能够在主的圣殿中来敬拜他。 Mari kita berdoa supaya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan sesuai kehendak daripada Tuhan, kita kembali bisa beribadah bersama-sama di tempat ini sekalipun kita tetap harus mengikuti satu tatanan hidup yang baru dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. 让我们这样子维持向神祷告，让神有帮助我们。这个最近的时刻，我们来到神的面前，用来向他敬拜。 Dan biarlah kita semua terus berada di dalam keadaan yang baik dan sehat. 让我们大家都在非常健康平安的当中。 Sekarang pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema sikap bijak dalam menegur dan ditegur. 在今天早晨，我们学习一个主神的话语，就是面对着这个我们明智的态度来对着被指责的人和我们指责人的态度。 Mari kita melihat beberapa bagian firman Tuhan, khususnya di dalam kitab Amsal, 我们来看神的话语，在箴言书， sebagai dasar bagi pemberitaan firman di pagi hari ini. 就是今天我们讲到的神的话语， Yang pertama kita melihat di dalam Amsal 10 ayat 17. 在箴言第10章17节。 Siapa yang mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa yang mengabaikan teguran tersesat. 谨守顺轨的，乃在生命的道上；离去责备的，便是迷了路。 Yang kedua kita melihat di dalam Amsal 27 ayat yang kelima. 在箴言27章第5节， Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. 当面的责备强如背地的爱情。 Dan yang terakhir kita melihat dalam Amsal 28 ayat 23. 在箴言28章23节， Siapa yang menegur orang akan kemudian lebih disayangi daripada orang yang menjilat. 自被人的后来蒙人喜悦，多干那用舌头限免人的。 Sampai di sini pembacaan firman 都经 Tuhan. 到此， Sekalian menurut saudara, 按着您， manakah yang lebih mudah dilakukan? 什么更容易用到出来？ Menerima teguran atau memberi teguran? 接纳人家的劝勉，还是我们劝勉别人？ Sekarang saya pikir baik menerima teguran maupun memberi teguran, keduanya sama-sama tidak mudah. 我觉得我们怎么样劝勉人，还是我们得到人的劝勉，那都不是一个容易的事情。 Jujur saja, 很诚实的说， menerima teguran itu tidak gampang. 我们接纳人的劝勉是不容易的。 Siapa sih yang senang ditegur atau dikritik? 谁要被人批评，谁要被人劝勉呢？ Dikritik atau ditegur tidak enak dan tidak nyaman bagi kita. 对，我们被人劝勉，对我们说是不舒适的事情。 Barangkali kita sering mendengar ada orang yang berkata demikian. 我们常听如此的说， Tolong saya diberitahu kalau ada hal-hal yang salah yang saya lakukan dan saya tidak menyadarinya. 请告诉我，我做了什么错事的时候，我不醒悟到。 Namun ketika ada seseorang mencoba melakukan itu, 当一个人事做错的时候， seringkali orang yang ditegur menjadi tersinggung, 有的人他被人家劝勉的，他 menjadi 感到伤 defensif, 痛， membela diri, bahkan marah-marah. 他自己自卫，他也感到非常的生气。 Karena itu saudaraku, menerima teguran bukan hal yang mudah. 我们得到人的劝勉不是一件容易的事情， Menerima teguran itu bagaikan tamparan keras di pipi, 我们得到人的劝勉就好像被人打了一个耳 tidak 光一样， mengenakan 是不舒适的， dan bahkan mungkin menyakitkan. 可能会感到非常的痛苦。 Kata orang sakitnya tuh di sini. 有人说他的痛在这里，
Namun memberi teguran juga tidak mudah. 我们要劝勉人也不是一件容易的事 Mengapa saudara 情。 sekalian? 为了什么呢？ Saudara, kita tahu bersama bahwa kita hidup di dalam budaya timur, 我们大家都活在东方的文化传统当中， di mana kita seringkali ada merasa sungkan untuk menegur atau mengkritik seseorang. 好多时候我们感到很忧虑，要怎么样去劝勉别人， Tentu ada beragam alasan 有很多的理由。 mengapa kita sungkan menegur atau mengkritik seseorang. 为我们对人劝勉，我们会感到那么的忧虑 Ada 呢？ orang yang khawatir kalau relasi yang baik selama ini menjadi buruk gara-gara menegur seseorang. 有人担心我们一向来的关系，因着我们劝勉别人变成坏了。 Ada juga orang yang karena telah menerima banyak kebaikan dari seseorang 因为某个人他得到某个人的帮助， sehingga tidak berani menegur dan menganggap apa saja yang dikatakan dan dipikirkan oleh orang tersebut adalah benar. 因此他不敢怎么样劝勉人，因为他觉得那个人所说的大都是对的。 Tidak jarang pula ada orang yang sungkan mengkritik, menegur seseorang, apalagi kalau orang itu adalah orang yang lebih tua. 有人对那个长辈真，他更不敢去劝勉， Atau orang itu adalah pemimpin atasan 或是他的上司， karena takut atau khawatir terkesan tidak sopan, Iwi. menggurui, dan beragam alasan yang lain. 因为很多理由，他不敢去责备那人，他要感到非常不好意思、不礼 Karena 貌。 itu bagi kebanyakan kita, 对我们大多数人来说， menegur adalah bagian yang paling sulit dalam relasi kita dengan orang lain. 我们怎么样劝解别人，是在我们生命中是最困难的一件事情。 Tetapi kita harus menyadari bahwa gagal menegur saat harus menegur itu dapat menjadi dosa. 当我们知道，当我们是在不劝勉的人时候，那是一个罪恶。 Alkitab mengatakan jika Sensi kita kosongan. tahu ada sesuatu yang baik tapi kita tidak melakukannya, kita berbuat dosa. 圣经告诉我们，如果我们知道某件事情是好的，但是我们不去实行，那就是犯罪了。 Jadi menegur dan ditegur atau mengkritik dan dikritik memang kedua-duanya tidak gampang. 我们怎么样劝诫人，一直我们得到神的劝勉，那是两件事，也是非常困难的事情。 Tetapi kritikan atau teguran itu baik dan perlu buat kita. 但是这个劝诫对我们说是好的， Karena kita sadar bahwa kita tidak luput dari kesalahan. 因为我们知道我们不能够远离这个做错事， Nobody perfect. 是我们没有一个人是对的， Tidak ada orang yang sempurna. 每一个人是完整的。 Karena itu selama kita masih bisa berbuat salah, 因此，我们还能够做错事的时候， maka kita masih membutuhkan teguran 我们还 dan 需要这 kritikan. 个批评，需要人的指责。 Tetapi yang kita butuhkan adalah teguran yang positif dan membangun. 但是我们所需要的是人对我们劝诫是有建设性的，是有那个积极性的。 So, sekali mengapa kita membutuhkan teguran atau kritikan yang positif dan membangun? 为什么我们需要这个建设性、这个积极性的批评呢？ Ada beberapa alasan. 有几个理由。 Pertama, saudara sekalian, 弟兄姐妹也第一个理由是， teguran yang positif dan membangun 这个有个建设性和这有个积极性的这个批评， dapat mencegah sesuatu yang merusak terjadi pada diri kita. 能够让我们得到不怎么够做错事。 Misalnya ada orang yang mengingatkan kita, menegur kita agar kita berhati-hati terhadap 3A. 有人对我们说，他叫我们对这个第一个爱要非常的小心， Terhadap harta, 对着这个财富、 tata, 我们的地位， pria atau wanita. 还是男人还是女人。 Karena jika kita tidak hati-hati, 如果是我们没有小心， maka kita bisa berbuat salah dan jatuh dalam dosa. 那我们能够做错事，我们能陷入这个罪恶里面。 Karena itu kita perlu mengindahkan teguran tersebut 但是我们需要面对这个批评、这个指责， supaya kita terhindar, 让我们能够远离， kita dicegah 我们能够远离这些 untuk berbuat dosa atau berbuat salah yang dapat merusak diri kita sendiri bahkan merusak kehidupan orang 让 lain. 我们能够远离这个让别人受伤害，还是我们本身受到伤害的。 Penulis Amsal dalam Amsal pasal 10 ayat 17 mengatakan 箴 demikian. 言这第17章17节告诉我们， Siapa yang mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan. Tetapi siapa yang mengabaikan teguran tersesat. 谨守遵回的，乃在生命的道上一倍慈悲的便实了路。 So, sekali orang yang bijak bukan saja orang yang mau menerima teguran, 一个明智人不只要得到这个劝诫， tetapi dia juga menghargai teguran. 他也真正了这个对他的这个见解， Karena dengan menerima teguran yang positif dan membangun, 应该到真正的这个批评，这个建设性的这个指责，
Sesungguhnya itu menolong kita. 其实是帮助了我们， Tetapi jika kita menolak kritikan dan teguran, 让我们也拒绝别人对我们的批评， teguran yang positif, kritikan 是 yang 正确的 membangun, ，是有建设性的这个责备， maka kita akan hancur. 那么我们将破碎。 Yang kedua, saudara 第二 sekalian, 件事情， teguran yang positif dan membangun menolong kita menyadari bahwa ada blind spot, ada hal yang kita tidak bisa lihat dalam diri kita. 这个我们正确这个建设性，还有这个积极性的，让我们看到我们生命中我们有一个盲点， Sekali kita harus jujur mengakui 我们必须承认， bahwa 诚实的 kita 说， tidak mengetahui setiap kelemahan dalam diri kita. 我们大家都不知道我们本身每一个的弱点， Karena itu kita perlu teguran. 那么我们需要大家对我们的指示， Teguran yang positif dan membangun itu 这个积极性的指示和建设性的指示， seperti kaca spion pada mobil atau pada motor. 就像好在一个电单车和汽车的后视镜一那么样。 Setiap pengendara mobil atau motor perlu melihat kaca spion 每个驾驶员他都需要看这个后镜，后镜。 sebelum mereka berpindah jalur. 当要更改他的驶道的时候， Apakah di sampingnya ada pengendara lain atau tidak? 在了旁边是有别的驾驶员吗？ Karena jika mereka tidak memperhatikan kaca spion 就是他们没有看这个后视镜的时候， dan tiba-tiba pindah jalur, 他忽然改变了他的走行的方 maka yang 向， terjadi bisa terjadi kecelakaan. 那么能够发生危险车祸。 Memang di jalanan kota Palembang ini 所以在我们寄港的这个道路上， kita seringkali melihat 我们常常的看到， atau kita menjumpai 他说我们见到 ada orang yang matanya melihat ke depan, 有人他双眼看着前面， tapi kendaraannya berjalan ke kanan atau ke kiri. 但是呢，其实驶向左，驶向右， Dan itu tanpa dia sadari. 他没有醒悟到来。 Kenapa saudara sekali? Karena dia tidak terbiasa melihat kaca spion. 为了什么呢？因为他不习惯看这个后视镜。 Di dalam perjalanan sering dari rumah ke gereja, saya seringkali harus membunyikan klakson beberapa kali 在我从家里来到这个教会当中，我常常拉了这个喇叭， supaya 声喇叭 pengendara sepeda motor 让这个驾驶员 menyadari bahwa ada mobil di belakang. 让他知道后面有汽车在 Karena 后面。 saya seringkali melihat mereka mengendarai motor tapi tidak menyadari motor mereka itu berjalan menyimpang daripada jalurnya. 我常常看到他们这个电单车的驾驶员，他不明白他走的道路是不对的。 Teguran itu seperti kaca spion, 这个制止我劝勉人，就好像这个后视镜， membuat kita menyadari sisi gelap dari diri kita 让我们能够看到我们内心的黑暗的那一部分， dan menolong kita untuk melihat diri kita dan mencoba untuk berbenah diri supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik. 让帮助我们能够看到我们成为更好的人生。 Ketiga, saudara sekalian, 第三， teguran yang positif dan membangun itu 这个积极性的这个指责和能够建设性的指责， seperti dikatakan penulis Amsal, 就像箴言所说的， besi menajamkan besi. 说铁磨铁， Demikian pula manusia menajamkan sesamanya. 磨出人来，朋友相感也是如此。 Adanya kritikan atau teguran yang positif dan membangun 这个有了个积极性，有这个积极性的和建设性的指示， menolong kita untuk bertumbuh, 让我们能够成长， untuk menjadi pribadi yang lebih matang, yang lebih dewasa secara rohani, 在属灵上我们能够更加成熟。 dan hidup kita kemudian menjadi efektif bagi kerajaan Allah. 那么我们的生命在神的天国里更成为有用 Karena 的。 itu kita membutuhkan kritikan dan teguran yang positif dan yang membangun. 我们大家都需要有个积极性的指示和一个建设性的指示。 So, sekali suatu hari ada seorang penebang pohon yang dipuja-puja karena kehebatannya. 有一次，一个砍树的人，大家都在称赞他。 Dalam sehari ia bisa menebang 18 batang pohon sendirian. 他在一天中，他们砍了18棵树， Tetapi kemudian suatu hari dia hanya bisa menebang 15 pohon. 但是有一天他只能砍4、5棵树。 Hari berikutnya 接 jauh 下 lebih 去 parah, 更糟糕的， hanya bisa 10 pohon. 只有10棵树他能砍下。 Makin lama prestasinya makin turun. 越久，他的成绩越下降。 Penebang pohon itu merasa telah kehilangan kemampuannya. 这个砍树的人，他觉得他没有这个能力了。 Lalu ia bertanya kepada Oleh seorang Yosua. yang bijak, 他问了一个非常有名字的人， apa sebabnya kemampuan yang menebang pohon itu makin hari makin turun? 为什么我砍树的时刻越来越久越少呢？ Lalu orang bijak itu berkata, 这个名字的人说 kapan terakhir kali kamu mengasah kapakmu?：“ 你最何时你这样磨了你的刀？”
Penebang pohon ini mengatakan, saya tidak punya waktu untuk mengasah kapak. 这个砍树的时候，我没有时间去磨我的刀， Karena saya terlalu sibuk 因为我 dengan 非常的忙碌， menebang pohon. 去忙碌去砍树。 Dan akhirnya saya mengabaikan untuk mengasah kapak. 后来我误事了怎么样磨这个刀。 Kemudian orang bijak itu berkata, tidak heran kemampuanmu menurun. 这个名字说，那么没有奇怪，你的能力就越来越下降， Dan kamu tidak menjadi efektif. 那么你没有成为非常有效的， Karena kapakmu tidak pernah engkau asah. 因为你的刀刃你不曾磨。 Saya ibaratkan kritikan atau teguran yang membangun itu seperti kapak yang diasah. 我认为这个我们批评就是好像这个刀被磨了， Semakin diasah, semakin tajam. 我们更加磨，那么它就更加尖锐， Sehingga semakin baik untuk digunakan. 因此能够更好去使用。 Hidup kita juga demikian. 我们的生命也是如此。 Jadi menerima kritikan yang positif dan membangun itu adalah baik dan perlu bagi kita. 对我们来说，我们接纳人的这个劝诫是最好的。 Persoalannya dari Wendisa. kebanyakan orang 在很多人中， terletak adalah bagaimana merespon teguran. 怎么样面对这个我们对人家对我们指责，我们怎么样反应呢？ Bukan pada masalah teguran itu, 不是在这个指责当中， tapi bagaimana orang merespon teguran itu. 我们对这个指责，我们是怎么样去反应？ Kita tahu ada orang yang kita tegur mungkin menolak, 我们知道，我们有时候指责人，人家拒绝了我们； tapi ada juga orang yang kita tegur kemudian menerima dengan tangan terbuka. 有的时候，我们指责别人，他双手敞开了。 Meski saudara sekalian, 虽然 teguran yang positif dan membangun itu tidak mengenakan bahkan menyakitkan. 我们这个继续的指责和见识性的指责是不舒适的， Tetapi teguran yang positif dan membangun itu menolong kita. 但是这个积极性的指责能够帮助我们 Makin hari makin menjadi baik. 日渐一天成为更加美 Sama 好， seperti obat yang pahit 就像好的苦药， diberikan untuk orang yang sakit. 对那吃药的人说， Sekalipun pahit, 虽然非常的苦， tetapi menyembuhkan. 但是人家能够让他痊愈。 Tetapi kalau orang menolak teguran dari orang yang lain yang dengan motivasi kasih mengingatkan dia, 就是一个人拒绝一个用爱来去制止他的人， bahkan kalau ada orang yang menolak teguran Tuhan 有的人拒绝了神对他的制止， yang disampaikan melalui firman Tuhan, 接受神的话语， maka hidupnya pasti akan hancur. 那么他的生活、他的生命一定要破碎。 Paulus mengatakan Paulus bahwa firman atau perkataan yang dinafaskan, yang diinspirasikan oleh Allah itu 上帝用呼吸告诉我们这些的话语， bermanfaat 对我们说是非常 untuk 有益 mengajar, 的，能够教导， untuk menyatakan kesalahan, 告诉我们的错 untuk 事， memperbaiki kelakuan, 来影响我们所做的行为， dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. 在真理中怎么样教导我们。 Di dalam Alkitab sendiri kita menemukan banyak sekali contoh bagaimana teguran yang dimotivasi kasih itu diberikan. 在我们圣经中，我们看到很多用爱来指责人的一个话语， Misalnya Samuel 就像撒 menegur 母 Saul 耳 oleh 指责这 karena 扫罗， ketidaktaatan Saul. 因为他违背了。 Samuel berkata, 撒母 perbuatanmu 耳 sangat 他 bodoh. 说：“你做了糊涂的事， Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu 你没有遵守耶和华你的话语， yang diperintahkannya kepadamu. 神所吩咐你的命令。” Kita juga ingat ketika Nathan menegur sedang. Daud oleh karena kejahatan Daud mengambil Batsheba istri Uria. 当我们知道拿单怎么样指责这个这个大卫的时候，怎么样他以乌利亚的妻子88拿了乌利亚的妻子88。 Paulus juga pernah menegur Paulus, Petrus ya, karena曾经指责 kemunafikan 彼 Petrus. 保罗也曾经指责这个彼得，因为他的虚伪。 Bahkan Tuhan Yesus sendiri pernah menegur Petrus dengan mengatakan, "Nyala iblis, 主耶稣曾对彼得说：“退后往后去吧， engkau suatu batu sandungan bagiku. 你是我绊脚石， Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, 因为你不体贴神的意思， melainkan apa yang dipikirkan manusia." 只体贴人的意思。 Jadi kita melihat di dalam Alkitab banyak sekali contoh-contoh bagaimana Tuhan menegur, bagaimana orang-orang saleh, para tokoh-tokoh Alkitab memberikan teguran kepada orang-orang yang mereka kasih. 但是我们在圣经中看到很多的历史，神的仆人怎么样指责他所爱的人。
Memang harus kita akui bahwa tidak semua teguran atau kritikan memberi kita manfaat untuk mencegah kita melakukan kesalahan, 我们知道很多的指责不能够让我们远离这个错事， untuk menolong kita melihat blind spot dalam diri kita, 能够看到我们生命中的一个盲点， dan untuk menolong kita bertumbuh. 让我们能够成长。 Karena kita tahu juga ada orang yang memang kerjaannya atau hobinya itu menegur. 我们知道有人的爱好是在哪里指责别人， Bahkan melancarkan kritikan-kritikan yang tajam dan pedas dengan tujuan untuk menjatuhkan. 他们说出非常尖锐的话语和那辛辣的方式，让人别人能够跌倒。 Orang-orang seperti ini selalu mengambil posisi yang berlawanan. 这个人常常采取了相反的地位。 Bahkan apa saja yang kita lakukan selalu tidak baik di pandangannya. 我们所做的一切，在他眼中都是不对的。 Dia seringkali mengkritik tanpa alasan yang jelas dan yang mendasar. 他常常也无缘无故的在哪里指责别 Karena 人， memang dilandasi dengan ketidaksukaan dan kebencian. 因为他是以不喜欢来成为他的基础， Seakan-akan tidak ada sesuatu yang baik dalam diri orang yang dikritiknya. 好像在他被指责当中都没有好的事情。 Sebagai orang yang bijak, 成为一个明智的人， kita dapat mengetahui dan dapat membedakan mana teguran yang murni, yang tulus, dan mana teguran yang bertujuan untuk menjatuhkan. 我们能够知道什么指责是批评，什么指责是正纯着的，什么指责是让我们能够跌倒的。 Jadi teguran yang positif dan membangun itu tidak mengenakan, bahkan juga mungkin menyakitkan. 这个积极性和是这个建设性的指责，其实不是很容易让我们 Tetapi 接纳，是非常痛苦 Itu 的。 baik dan perlu untuk kita. 但是那是好的，对我们是非常需要的， Supaya kita bertumbuh dan menjadi pribadi seperti yang Tuhan harapkan. 让我们能够成长，像神所要我们成长那样。 Namun kita juga dipanggil untuk menasehati, memberikan teguran yang positif dan membangun kepada orang lain. 但是神也呼召我们，让我们对别人有个积极性，也有一个建设性的指责， Apabila kita betul-betul mengatakan kita mengasihi orang itu. 让我们真正的爱那个人。 Penulis Amsal tadi mengatakan bahwa lebih baik teguran yang nyata-nyata 他说，更好是真正的话语， daripada kasih yang tersembunyi. 比起那个暗地的爱群。 Jika seseorang betul-betul mengasihi kita, 一个人真正的爱我们， maka dia akan menegur kita. 他要责备我们， Kalau kita mau dan telah melakukan sesuatu yang salah, 让我们已经做了错事， daripada ada orang yang mengatakan kepada kita bahwa dia mengasihi kita, 且好像别人对我们说他爱我们， tetapi membiarkan kita melakukan apa yang kita inginkan, melakukan hal-hal yang salah. 他是让我们做我们所需要做的，让我们做错了事情。 Setiap kita saudara sekalian dipanggil untuk menyatakan kebenaran di dalam kasih. 我们每个人被神呼召，要在爱中里告诉别人这个指责。 Kita semua dipanggil untuk menyatakan kebenaran di dalam kasih. 我们在爱中要说出这个真理。 Apakah kita dengan mengatakan kebenaran lalu kita menjadi musuh? Tentu tidak, saudara. 我们说出这个真理，是否我们成为不好呢？ Karena apa yang kita lakukan, teguran yang kita berikan 我们所说的一个责备， didasarkan pada hati nurani yang tulus. 我们是有纯正的心来说出来的。 Saudaraku, kebenaran yang disampaikan mungkin tidak mengenakan bahkan menyakitkan. 我们所说的责备，其实不舒适，可能也让人感到了 Namun 伤 jika 害。 motivasi dan tujuannya dilandasi oleh kasih 要是因着爱的成为这个我们的动机， dan orang itu sungguh-sungguh menerima dengan hati yang terbuka sekalipun memang tidak menyenangkan, 虽然很不舒适，但是那些人他也接纳了。 maka hal itu akan membangun hidup seseorang. 那个人要帮助他，能够他成长。 Tetapi jika teguran datang dari seseorang yang motivasinya 但是，若这个责备来自一个人的动机， untuk menjatuhkan dan hanya mencari-cari kesalahan dan melakukan satu hal yang tidak menyenangkan bagi kita, 要寻找错误，让我们得到不舒适。 maka teguran seperti itu tidak perlu terlalu kita hiraukan. 但是如此的责备，我们可以无视。 Saudaraku, Paulus sendiri banyak 保 menegur 罗 jemaat 是常常 Korintus. 保罗曾责备了这个哥林多教会的信徒们。 Bahkan teguran Paulus begitu tajam, begitu keras, dan tidak enak didengar telinga. 保罗的责备是那么的强硬，那么的辛辣，让耳朵是不很舒 Oleh 适的 karena 听 Paulus 到。 melihat 因为保罗看 kehidupan 到 daripada jemaat Korintus itu tidak beres. 我们看到保罗知道，那哥林多教会的信徒，他们生活不正确， Moral mereka bejat, 他们的道德已经败坏 teologi 了， mereka amburadul, 他们神学道论就陷 hidup 入， mereka tidak benar. 他们生活已经不对了。
Namun Paulus harus mengingatkan dan menegur mereka. 保罗必须在那里责备他们， Oleh karena Paulus mengasihi jemaat Korintus. 因为保罗爱这些哥林多教会的信徒 Dan 们。 teguran yang keras, yang tajam itu diberikan 保罗说出这些非常强硬、强迫的这个责 untuk 备， kebaikan bagi jemaat Korintus. 他要这个哥林多教会的会 Supaya 友们 mereka 好， bertumbuh dalam iman pengharapan kepada Tuhan. 让他们在信心中能够对神的信望爱能够成 Maka 长。 dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 14, 哥林多前书4章14节告诉我们， Paulus menuliskan demikian. 他主旨的说， Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, 我写此话不是叫你们羞愧， tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anak yang kukasihi. 乃是劝诫你们，好像我所亲爱的儿女一样。 So, sekali teguran harus didasarkan pada kasih kepada orang yang kita tegur. 我们劝诫人，必须我们对这个我们劝诫的人有个爱心。 Amsal 28 ayat 23 mengatakan, 箴言23章， siapa menegur orang akan kemudian lebih disayangi daripada orang yang menjilat. 箴言28章23节，责备人的后来蒙人喜悦，多用舌头显面人的。 Di sini penulis Amsal mengkontraskan antara orang yang menegur dengan kasih dan orang yang menjilat. 这里箴言告诉我们，责备人与这个显面人成为一个相对比。 Menegur dengan kasih mengatakan kebenaran, 责备人的他说到了真理， meskipun itu menyakitkan tapi dimotivasi oleh kasih yang dalam. 虽然他是那个他有动机，有一个爱的动机在他里面。 Tetapi ada orang yang kemudian perkataannya manis di depan kita, 有人在我面前甜言蜜语的， tetapi motivasinya itu jahat. 但是东西是恶的、坏的。 Karena itu hal yang pertama dan yang utama di dalam kita menegur 因此，第 orang 一件 lain, 事，我们对人来这个劝诫的时候， kita harus melandasinya dengan kasih. 我们必须以爱来成为一个基础。 Mengatakan kebenaran 我们说出真理， tanpa dilandasi kasih itu kejam. 若是没有爱于这真理，那是很不好的。 Tetapi menyatakan kasih tanpa dilandasi dengan kebenaran itu merusak. 但是我们做着爱，但是没有这个这个为基础，那是不对的。 Kedua, saudara sekalian, Ya, kita bukan Cien. saja harus menegur orang dilandasi motivasi kasih. 第二是我们劝勉人，不是要以爱为动机而已， Kita juga harus memperhatikan pesan teguran yang kita sampaikan itu. 我们也是明白我们传达的信息。 Apakah teguran kita itu adalah teguran yang mengajar dan mendidik orang agar hidup di dalam kebenaran? 我们所责备别人，是否让他教导他是活在真理当中吗？ Jadi kita diberi Tuhan hikmat 神给我们个机会，智慧， melalui kata-kata kita, 接受我们所说的话语， mengingatkan orang, 提醒别人， mengajar orang, 教导别人， mendidik orang, 教导别人， tetapi didasari kepada kebenaran firman Tuhan. 但是按照神的话语来告诉 Supaya orang yang 警 kita 惕别 tegur 人， itu sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran. 让我们所责备那个别人，他真正活在神的话语里面。 Kita bukan saja memperhatikan pesan teguran yang kita sampaikan. 我们是注意到我们所传达的信息的话 Kita 语， juga harus memperhatikan yang ketiga adalah cara kita menegur. 我们也注意到我们这个责备别人的这个方式。 Ada kalanya teguran yang kita sampaikan tujuannya itu baik, 有时我们所说的责备的话，它的目的是好的， tetapi cara yang kita sampaikan 但是我们用的方式， atau cara kita menegur 是我们责备人的方式， seringkali tidak tepat. 好的时候都不是正确的， Sehingga orang lain tidak melihat pesan yang ingin kita sampaikan. 因此别人没有看到我们传达的个信息， Justru mereka melihat cara kita menyampaikan teguran itu. 他是看到我们传达的方式。 Misalnya ada orang yang menyampaikan teguran walaupun itu tujuannya baik, tapi dengan cara yang kasar, dengan emosi, dengan kata-kata yang pedas. 有人他传达这个信息，传达教人方式，他却是非常强硬的方式，非常辛辣的方式， Maka orang sulit sekali untuk menerima. 因此人家很难接纳 Bukan 他。 saja orang tidak bisa menerima teguran yang kita berikan, 不止那个人，他不能够接纳我们对他的责备， bahkan orang juga tidak bisa menerima kita yang memberi teguran itu. 他也不接纳我们这些责备他的人。 Yang keempat, saudara sekalian, 第一件事情， kadang-kala kita memberi teguran, kita harus juga lihat waktunya. 有时候我们要责备人，我们也要看的时刻。 Kadang-kala teguran yang kita berikan atau yang kita sampaikan tidak tepat waktunya. 可能我们告诉他这个责备的时刻是不正确的， Sehingga
tidak bisa diterima oleh orang lain. 因此那些人他不能够接纳。 Penulis Amsal sangat baik sekali ketika menuliskan Amsal 25 ayat 11. 箴言他说了这个箴言25章， Yang mengatakan demikian, 他如此说： perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya, seperti buah apel emas di pinggan perak. 一句话说的合宜，就如金苹果在银王子中。 Perkataan yang tepat diucapkan pada waktunya 一句话说的合宜， adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. 就如金苹果在银网子里。 Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, 我爱的主所爱的弟兄姐妹们， orang yang bijak adalah orang yang bukan saja mau menerima teguran positif dan membangun, 一个非常明智的人，他不只要接纳这些人家的劝勉，有见识性， tapi 有积极 juga, 性的劝勉， tapi juga menghargai teguran itu. 他也珍惜这些责备的话语。 Karena teguran yang seperti itu membangun hidup kita. 让是责备的话语，让我们的生命中能够成长。 Namun sebaliknya, 它是相反的， sebagai orang yang bijak, 成为一个明智的人、 kita 智慧 juga 的人， dipanggil oleh Tuhan untuk menasihati orang lain. 神也要我们大家去劝勉别人， Memberikan teguran yang positif dan membangun orang lain demi kebaikan orang itu juga. 因着别人的关系，我们要劝勉他。 Maka di dalam menerima teguran 在我 ataupun 们接 memberi 纳， teguran, 在我们接纳这个职责，和是我们给人这个责备， yang paling penting adalah 最重要的是， sikap dan respons kita. 就是我们的心态，我们的反应， Bagaimana sikap kita menegur, 我们怎么样责备人的心态。 tentu 心 harus 态， dilandasi kasih dan kebenaran. 我们要以爱，以为爱成为我们的 Dan 基础。 bagaimana kita merespon teguran itu? 我们怎么样反应这些责备呢？ Saudara yang terkasih dalam Tuhan, 神所的弟兄姐妹们， kita percaya 我们相 bahwa di 信， dalam hidup kita, 在我们生命当中， di dalam interaksi kita sebagai orang-orang percaya, 成为相信主的人， kita dipanggil untuk saling mengingatkan satu dengan yang lain. 我们神要呼召我们，要彼此在那边带， Namun juga saling menasihati. 我们彼此来劝勉， Sambil kita juga melihat diri kita. 我们一起看我们本身， Supaya kita sendiri juga jangan sampai kita melakukan banyak kesalahan, kita melihat kesalahan orang lain dengan mata yang tajam tapi kita kurang untuk melihat diri kita sendiri. 让我们看我们本身，我们能够看到别人的弱点，但是没有看到我们本身的弱点。 Kita melihat balok, kita melihat selumbar di mata orang lain tapi Memang balok di mata kita sendiri 我们看到别人， seringkali kita tidak lihat. 我们自己梁木，我们在没有看到眼中梁木没有看到，但是看到别人微小的事情。 Bahkan kita mungkin memberikan tuntutan-tuntutan yang berat bagi orang lain, 我们对别人有很大的要求， tapi kita kurang untuk menuntut diri kita 但 sendiri. 是我们对我们本身却没有这个要求。 Maka firman Tuhan hari 神 ini 的话也告诉我 menolong 们， kita 帮助我们， bagaimana kita menyikapi teguran dan menerima teguran. 我们怎么样面对人对我们的劝勉，我们也怎么样劝勉别 Bagaimana 人。 sikap kita 我们的 dan 心 respon 态 kita 我们的反应， menerima teguran 接纳这个 maupun 劝勉。 memberikan teguran. 还是怎么样指责别人。 Mari kita berdoa. 我们进入祷告， Tuhan terima kasih. 神谢谢您， Perkataan hamba-Mu sudah berhenti. 你的神的话语的不 Biarlah 停止。 Tuhan boleh berbicara melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. 主啊，借着你的话语能够告诉我们， Biarlah ketika kami mengingatkan orang lain, 当我们提醒别人的时候， mengingatkan mereka dilandasi dengan motivasi kami mengasihi Tuhan dan mengasihi saudara-saudara seiman kami. 我们因着爱的缘故，因着爱我们弟兄姐妹的缘故，我们来怎么样提醒他们？ Kami menyatakan kebenaran di dalam kasih. 在爱中，我们说出你的真理。 Supaya sungguh-sungguh ketika orang itu ditegur, 当那些人被我们责备的时候， terjadi satu pertobatan dan perubahan hidup. 他在生命中他有悔改， Dan orang-orang seperti itu boleh mengalami satu pembaharuan hidup dari Tuhan. 他在主里面他有更新的。 Namun kami juga minta Tuhan menolong kami. 我们求主帮助我们， Supaya kami juga belajar punya hati yang lembut. 让我们有一个温柔的心， Untuk menerima teguran yang mendidik, teguran yang positif dan membangun. 我们能够接纳，能够积极性，能够见识性的责 Karena kami 备。 sadar kami tidak luput dari kesalahan. 我们知道我们不能远离这个做错事，
Bahkan di dalam hidup kami ada begitu banyak kelemahan yang kami tidak sadari, yang Zaman mana kami semi-jong. membutuhkan orang lain untuk mengingatkan 在我们 kami. 生命中，我们很多的弱点，我们需要大家对我们的指 Supaya 背。 hidup kami makin bertumbuh dan menjadi efektif di dalam kerajaan Allah. 在神的国度中，我们的生命中更成为有效。 Berkati pemberitaan firman Tuhan pagi ini. 主啊，求你师傅今天早晨的分享主的话 Dan 语， biarlah Tuhan boleh memeteraikan firman Tuhan di dalam hati setiap kami. 求你印记你的话语在我们心田当中。 Dalam nama Tuhan Yesus, 靠耶稣基督的名求， kami berdoa. 我们祷告， Amin. 阿门。 Tiba saatnya bagi kita semua membawa persembahan kita kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, kita boleh memberikan persembahan kita melalui transfer ke nomor rekening berikut. Dengan catatan, Bapak Ibu untuk boleh memberi keterangan pada berita transfer untuk peruntukannya. Dan Bapak Ibu juga boleh memberikan persembahan melalui scan QR Code, bisa melalui BCA Mobile, OVO, GoPay, Sakuku, ataupun Shopee Pay. Baik Bapak Ibu dan saudara sekalian, sambil kita memberikan persembahan kita katakan matahari yang bersinar. Matahari yang bersinar, Kau yang ciptakan. Bulan bintang berkilauan, Kau yang jadikan. Begitu juga kami Tuhan, di mata-Mu amatlah berharga. Besar kasih-Mu kepadaku. Bakung yang di padang, Kau yang pelihara. Burung pipit di udara, Kau yang beri makan. Begitu juga kami Tuhan, yang berharap hanya kepada-Mu. Tak perlu khawatir hari esok. Ku bersyukur karena kasih setia-Mu selalu baru. Seperti fajar merekah tiap janji-Mu, pelihara hidupku hari ini, esok dan selamanya. Sekali lagi Bapak Ibu, mari kita dengan penuh sukacita kita katakan matahari yang bersinar, Kau yang ciptakan. Matahari yang bersinar, Kau yang ciptakan. Bulan bintang berkilauan, Kau yang jadikan. Begitu juga kami Tuhan, di mata-Mu amatlah berharga. Besar kasih-Mu kepadaku. Bunga bakung yang di padang, Kau yang pelihara. Burung pipit di udara, Kau yang beri makan. Begitu juga kami Tuhan, yang berharap hanya kepada-Mu. Tak perlu khawatir hari esok. Ku bersyukur, ku bersyukur karena kasih setia-Mu selalu baru. Seperti fajar merekah tiap janji-Mu, pelihara hidupku hari ini, esok dan selamanya. Ku bersyukur karena kasih setia-Mu
dalam janji-Mu, pelihara hidupku hari ini, esok dan selamanya. 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 Sungguh Tuhan, kami mengamini pujian ini. Hari ini, esok, dan selamanya hidup kami ada di dalam pemeliharaan tangan Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan, untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami pun bersyukur ya Bapa, kalau saat ini Tuhan tetap izinkan kami untuk boleh bersama-sama beribadah di hadapan-Mu, menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan kami juga mau bersyukur Tuhan pada kesempatan ini untuk boleh mengambil bagian di dalam ibadah ini melalui persembahan kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat Tuhan, setiap pemeliharaan kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan yang senantiasa boleh nyata di tengah-tengah kami walaupun saat ini keadaan yang tidak menyenangkan. Biarlah Tuhan kami boleh membawa ucapan syukur kami ke hadapan-Mu dengan sukacita, dengan hati tulus Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang boleh menerima persembahan kami dan Engkau pakai Tuhan untuk setiap pekerjaan Tuhan sehingga nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa, kami bersyukur hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baik, shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi dalam Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah masing-masing? Kami majelis dan hamba Tuhan terus berdoa agar Bapak Ibu Saudara sekalian tetap sehat, tetap kuat dan semangat di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu warta jemaat yang ingin saya sampaikan bagi kita sekalian. Namun sebelumnya saya ingin membacakan pantun bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada pempek, ada es kacang merah, paling enak dimakan pas hujan mengguyur. Ada kalanya orang lain membuat hati kita gerah, tapi biarlah kita bijak dalam menegur. Saudara sekalian, firman Tuhan yang begitu indah bagi kita sekalian, dan biarlah firman Tuhan itu juga boleh kita terus ingat dan kita lakukan di dalam hidup kita setiap hari. Saudara, satu warta bagi kita mengingatkan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bisa beribadah di dalam kebaktian doa yang dilaksanakan pada hari Selasa 9 Juni jam 7 malam seperti biasa dengan tema teguran seorang sahabat. Dan firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Surya Sudipan. Namun saudara, yang menarik di dalam kebaktian doa pada hari Selasa nanti, firman Tuhan akan disajikan di dalam bentuk talk show. Maka dari itu jangan lewatkan satu tema yang baik untuk kita bersama-sama pelajari dan kita simak. Saudara, sebelum kita akan menutup ibadah pada pagi hari ini, saya ingin menutupnya juga di dalam sebuah pantun saudara ya. Ada pempek, ada es kacang merah, paling enak kalau dimakan bareng sahabat. Ada kalanya kita berbuat salah, dan saat itulah yang paling tepat teguran seorang sahabat. Mari kita menutup ibadah kita dan mari kita mendengarkan ayat pengutusan yang terambil di dalam Kolose 3 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata, "Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di dalam kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu." Mari kita bersama-sama mengembalikan seluruh pujian, hormat dan kemuliaan bagi Tuhan kita. Kita naikkan doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Chandra Gunawan. Puji Allah Bapa Putra. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat,
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat ini menyertai saudara sekalian mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah selesai, jemaat sekalian dipersilakan duduk kembali. Doa teduh, Tuhan berkati kita sekalian.